بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik iaitu Serbuan Moro tahun 1599. Seperti apakah kisah ini? Mari kita sama-sama saksikan kisah menarik ini dalam sejarah bangsa kita. Pada tahun 1599 gabungan armada Moro menyerang dan menjarah pantai Kepulauan Bisaya, Cebu, Negros, dan Panay. Kapten Peces, yang memerintah kubu Caldera, menyerang pantai utara Pulau Sulu. Selepas mendarat pada satu ketika, ia diperhatikan oleh pihak Sulu bahawa fiusnya basah dan senjatanya tidak dapat menembak dengan baik. Mereka kemudian bergegas dari kedudukannya, membunuhnya, dan menyuraikan pasukannya. Tahun berikutnya menyaksikan kembalinya ekspedisi yang lebih besar dan lebih mengerikan. Penduduk Panay meninggalkan bandar mereka dan melarikan diri ke pergunungan. Di bawah kepercayaan bahawa serangan dahsyat ini telah diilhamkan oleh orang Sepanyol. Untuk memeriksa lanun ini, Juan Galinato, dengan pasukan 200 orang Sepanyol, telah dihantar menentang Sulu, tetapi seperti banyak ekspedisi yang mengikutinya, dia tidak mencapai apa-apa. Dari masa ini hingga ke hari ini, kira-kira tahun 1800, menulis Zuega, orang-orang Moro ini tidak berhenti merajai tanah jajahan kita. Tidak terkira banyaknya orang India yang telah mereka tawan, bandar-bandar yang telah mereka rampas, ladang ternakan yang telah mereka musnahkan, dan kapal yang telah mereka rampas. Seolah-olah Tuhan telah memelihara mereka untuk membalas dendam kepada orang Sepanyol. Bahawa Sepanyol tidak dapat menundukkan mereka dalam 200 tahun. Walaupun ekspedisi yang dihantar menentang Sulu, persenjataan dihantar hampir setiap tahun untuk menawan Sulu. Dalam masa yang sangat singkat Sepanyol menakluki semua pulau Filipina. Tetapi pulau kecil Sulu, sebahagian daripada Mindanao, dan pulau-pulau lain yang berdekatan, Sepanyol tidak dapat menundukkan sehingga hari ini. Ekspedisi Galinatus berlaku pada 1602. Selepas 3 bulan pertempuran berlarutan di Jolo, dia tidak dapat mengurangkan kubu kota dan beralih ke Panay. Pada tahun 1616 sebuah armada Sulu yang besar memusnahkan pantau di Camarines dan limbungan kapal Cavite. Dan menuntut sejumlah besar untuk wang tebusan tawanan Sepanyol. Armada Moro pada 1625 menyerang Kat Balogan di Samar. Pada 1628 Gubernur Tavora menghantar ekspedisi ke Sulu di bawah Cristobal de Lugo. Cristobal menurunkan separuh daripada infanterinya, menyerang bandar Jolo, membakar sebahagian daripadanya dan berlayar pulang ke Cebu. Pada tahun 1629 orang Moro menyerbu Samar dan Leyte. Pada tahun 1630, sebuah armada yang terdiri daripada 70 kapal dan mempunyai 350 tentera Sepanyol dan 2,000 askar asli, di bawah Lorenzo de Olaso Ochotegui, tiba di Jolo. Olaso salah arah pasukannya dan maju terlalu dekat dengan dinding kubu, cedera di sisinya dan jatuh. Dia diselamatkan oleh pegawai-pegawai yang mengikutinya, tetapi tentera itu lemah semangat dan mati. Ekspedisi itu, bagaimanapun, mendarat di pelbagai tempat di pantai dan membakar serta menjarah penempatan kecil. Pada tahun yang sama Gutierrez datang ke Mindanao dalam misi ke Corralad. Sekembalinya dia bertemu Tuan Baluka, isteri Raja Bungsu, di Zamboanga. Baluka menggesa Gutierrez supaya menangguhkan pemergiannya dari Zamboanga dan memberi amaran kepadanya tentang bahaya bertemu ekspedisi Sulu di bawah Datuk Aceh. Dia bagaimanapun meneruskan perjalanannya dan telah dipintas oleh pasukan Datuk Aceh. Tetapi kerana mesej dan bendera yang dia sampaikan kepada Aceh daripada Tuan Baluka, dia dibenarkan meneruskan perjalanan dengan selamat.
Untuk beberapa lama Jesuit telah mendesak kerajaan Filipina untuk menduduki pantai selatan Mindanao. Ini bermakna kemarahan ke kem musuh dan perjuangan berdarah untuk ketuanan di Laut Selatan. Akibat daripada langkah sedemikian telah diramalkan oleh kerajaan. Dan hanya sedikit gubernur yang berani memikul tanggungjawab yang begitu berat. Pada tahun 1635, Gubernur Juan Cerezo de Salamanca telah dipetisyen oleh Jesuit untuk menubuhkan pos pendahuluan pasukan Sepanyol di Zamboanga untuk perlindungan mubalik dan orang Kristian yang terpaksa berlayar di Laut Selatan. Salamanca memenuhi permintaan mereka dan menghantar Kapten Juan de Chiefs yang turun di Zamboanga pada 6 April 1635. Pasukan di bawah Kapten Chiefs terdiri daripada 300 orang tentera Sepanyol dan 1,000 orang asli. Pada bulan Jun mereka memulakan pembinaan kubu batu pada pelan yang direka oleh Mubalik Jesuit P. Melchor de Vera, yang merupakan seorang jurutera pakar. Kelebihan yang akan diperolehi daripada kedudukan garison ini telah ditunjukkan sebelum tahun ini berakhir. Ketika armada Moro kembali dari Cuyo, Mindoro dan Kepulauan Calamian, peluang yang baik telah diperhatikan dan ketika kedua-dua bahagian armada itu berpisah, pasukan Sepanyol mengejar Lanon Coralat dan memberikan pukulan maut kepada mereka di kawasan kejiranan Point Flecas, membunuh kira-kira 300 Moro dan menyelamatkan 120 tawanan Kristian. Penaklukan dan pendudukan Sepanyol pertama di Sulu, tahun 1635 hingga 1646. Jeneral Sebastian Hurtado de Cordillera melepaskan Salamanca sebelum penghujung tahun 1635 dan meneruskan dasar yang sama dengan semangat tambahan dan keupayaan yang hebat. Dia dengan cepat memutuskan untuk menyerang orang Moro di kubu mereka sendiri dan berfikir bahawa dengan menghancurkan kuasa mereka di rumah, dia akan dapat menamatkan serbuan Lanon mereka. Dia tiba di Zamboanga pada 22 Februari 1636. Pergi dahulu ke Mindanao memerangi Coralat dan memusnahkan beberapa kubunya dan berlayar pulang ke Manila. Cordillera kembali ke Zamboanga pada bulan Disember 1637 dan bersedia untuk ekspedisi menentang Sulu. Pada 1 Januari 1638, beliau berangkat ke Sulu dengan 600 askar Sepanyol, 1,000 askar asli dan ramai sukarelawan dan pengembara. Dia mempunyai 80 kapal semuanya. Diberitahu dan tiba di Jolo pada 4 hari bulan. Menjangkakan pencerobohan, Sultan Bungsu telah menguatkan barisan pasukannya dan meminta bantuan dan penguatkuasaan dari Basilan, Tapol, dan Tawi-Tawi. Setibanya Cordillera mendapati bandar itu berkubu kuat dan musuh berakar kuat. Orang Moro sangat berdisiplin dan mempunyai pengawal yang teratur. Kubu-kubu itu menduduki tempat-tempat strategik dan dipertahankan dengan kuat, parit telah diletakkan dengan baik, dan orang Moro menembak dengan baik dan bertarung tanpa rasa takut. Cordillera mengepung bandar itu dengan semua tenteranya dan menyerangnya berulang kali dan gagah berani menggunakan artileri yang kuat. Tetapi dia tidak dapat mengurangkannya. Beberapa usaha untuk menerobos dinding atau melakukan pecahnya oleh lombong telah dikecewakan oleh kewaspadaan dan keberanian Sulu. Pengepungan itu berlangsung selama 3 bulan setengah. Pada penghujung masa itu Sulu mengosongkan bandar dan berpindah ke bukit-bukit jiran, di mana mereka berhasrat untuk membuat pendirian seterusnya. Cordillera mengambil milik bandar itu, membina semula kubunya dan menubuhkan 3 tiang, 1 di atas bukit, 1 di sungai, dan 1 di tebing pasir di hadapan bandar. Garison yang ditubuhkannya di sana terdiri daripada 200 askar Sepanyol dan bilangan pampangan yang sama di bawah pimpinan Kapten Jeans Ross dan Gaspar de Morales.
Pada bulan Mei, Cork Uira kembali ke Manila dengan semua kejayaan. Seorang penakluk meninggalkan Jeneral Pedro Almonte, pegawai kanan di sebelahnya dalam perintah ekspedisi. Sebagai Gubernur Zamboanga dan Ternate dan Ketua Pasukan di Selatan. Tidak lama selepas penubuhan Garison Jolo, Sulus di bawah pimpinan Datuk Aceh menyerang tentera di Kuari dan membunuh beberapa orang Sepanyol dan menawan 40 orang Cina dan Negro, hamba gali. Ini dan kemusnahan lain yang dilakukan oleh Sulu dari semasa ke semasa. Sebahagian daripadanya diprovokasi oleh kelakuan buruk pegawai dan tentera Sepanyol. Memaksa Almonte pada bulan Jun 1639 untuk datang ke Sulu dan pergi ke lapangan sebentar masa. Dengan 3 kapten dan 1,200 askar Sepanyol dan asli, dia berarak ke atas pulau itu, menyerang Sulu di rumah mereka. Membakar rumah mereka dan membunuh setiap lelaki yang boleh dicapainya. Dikatakan bahawa dia menggantung 500 kepala di atas pokok. Membebaskan 112 tawanan Kristian dan menangkap sejumlah besar senjata. Apabila dia meminta Gimbah Sulu di salah satu penempatan parang untuk tunduk kepada kedaulatan Sepanyol, mereka enggan mengiktiraf kekuasaannya, mencabar pasukannya dan memeranginya dengan bermati-matian. Mereka memakai topi keledar dan baju besi serta menggunakan lembing dan pedang. Pada suatu ketika, Kapten Cepeda melibatkan mereka dalam pertempuran dan kembali dengan 300 tawanan. Meninggalkan 400 orang mati di lapangan. Satu pengajaran yang menakutkan bagi mereka yang terselamat. Cepeda kehilangan 7 orang Sepanyol dan 20 orang asli sahaja, tetapi dia mempunyai sejumlah besar yang cedera. Tidak berpuas hati dengan malapetaka yang dilakukannya di Pulau Sulu, dan kerana ingin mengikut dan menangkap Sultan yang melarikan diri, Almonte menyerang pulau-pulau besar yang lain dan mengikut Sultan dan Datu di seluruh Nusantara. Di Tawi-Tawi, bagaimanapun, dia bertemu dengan sebaliknya, dan kapten yang mengetuai ekspedisi itu kembali dengan kerugian yang besar. Tidak lama selepas pemergian Almonte, Sulu yang telah melarikan diri kembali dan tidak kehilangan masa atau peluang untuk mengganggu barisan. Beberapa lawatan rompakan telah menyerang kaum Bisaya dan Camarines. Tidak lama kemudian kapal Belanda, yang dijemput oleh utusan Sulu yang dihantar ke Jawa, muncul di sekitar Zamboanga dan Jolo dan mengancam pasukan tentera Sepanyol dan menghasut orang Moro untuk menentang orang Sepanyol dan menyerang pasukan mereka. Menjangkakan masalah dengan Belanda dan meramalkan bahaya mengekalkan garison di Jolo dalam keadaan seperti itu. Orang Sepanyol merancang untuk mengosongkan bandar itu. Sehubungan itu pada 14 April 1646, mereka meninggalkan Jolo. Sebelum mengundurkan tentera mereka, mereka berjaya membuat perjanjian dengan Sulu yang mengambil bentuk pakatan secara ofensif dan defensif. Tujuan perjanjian itu diisytiharkan sebagai mengekalkan keamanan antara kedua-dua pihak dan saling membantu menentang musuh asing. Sekiranya bantuan terhadap negara asing, perbelanjaan perang akan ditanggung oleh pihak yang meminta bantuan. Kerajaan Sepanyol mengiktiraf kuasa tertinggi Sultan Sulu dari Tawi-Tawi hingga Tutup dan Pagaha, mengekalkan hak kedaulatan untuk Raja Sepanyol ke atas Tapol, Siasi, Balangini, dan Pangutaran sahaja. Sebagai balasan untuk pemindahan Jolo dan sebagai tanda persaudaraan, Sultan Sulu berjanji untuk menghantar setiap tahun ke Zamboanga 3 perahu, 8 depa panjang, penuh dengan beras, dan untuk membenarkan paderi Jesuit datang ke Jolo tanpa gangguan. Peruntukan lain telah dimasukkan dalam perjanjian pertukaran dan penebusan hamba, penjenayah, atau orang lain yang kebetulan melarikan diri dari Zamboanga ke Sulu dan sebaliknya. Perjanjian ini tidak kekal berkuat kuasa untuk tempoh yang lama,
Kerana kita mendengar lagi pada tahun 1647 bahawa Sulu menyerang Bisaya dan mengganggu sekitar Zamboanga,